Okay, so hari ni nak belajar tentang cara nak kira faedah. Okay, apa itu faedah? Faedah tu macam bunga lah kalau kamu simpan duit di bank, okay, nanti duit kamu tu dia boleh beranak. Tapi tak adalah banyak sangat dia beranak sikit-sikit je lah. Okay, so kita panggil dia faedah. Dia boleh beranak duit tu. Okay, so faedah dia ada dua jenis iaitu faedah mudah, lagi satu faedah compound. So dia ada formula untuk kira faedah mudah dengan faedah compound. Okay, so kita pergi dulu faedah mudah. Okay, formula dia adalah nak kira faedah mudah ni adalah dia pakai ni I sama dengan PRT. Okay. I tu apa? I tu adalah interest. Okay, dalam bahasa Melayu dia faedah. Jangan ambil English punya word interest. Okay, P. P tu adalah principal principal. Okay, kat sini ada principal. Okay, principal. Okay, principal tu apa? Siapa tahu principal tu apa? Principal tu kan duit yang kita nak simpan di bank. Contohnya kamu nak bawa 5,000, kamu nak simpan dalam bank. Kamu nak kata kat dia, saya nak simpan 5,000 ni dalam bank, dalam account. So RM5,000 tu adalah sebagai kamu punya principal. Masa awal-awal simpan duit tu. Faham ke? Faham. Okey, R pula. R tu adalah rate. Okey. Kalau dalam dia punya rate lah, interest rate dia. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kadar faedah. Okey. Pernah kan kamu dengar macam okey Maybank menawarkan 2% kadar faedah setahun kan. Setahun 2% kadar faedah dia. Tu kalau Maybank contoh. Kalau CIMB kadar faedah dia 3% setahun. So itulah kita panggil kadar faedah. Setiap bank lain-lain kadar faedah dia. Dia makin okay, contohnya kalau bank A dia punya kadar faedah dia 2% setahun. Kalau kamu simpan duit dia bagi kadar faedah 2%. Maksudnya duit dia akan beranak sebanyak 2%. Okey. Selepas tahun. Kalau bank B pula okey, duit tu akan beranak berapa? Kadar faedah dia 3% setahun. Okey. Kalau kamu nak simpan duit, kamu nak simpan mana? Bank A ke bank B? Bank B. Ya, bank B, okey. Sebabnya bank B dia bagi 3% tahun. So banyaklah duit kamu tu boleh beranak 3% tahun. Kan? Daripada bank A ni 2% je sikit. So tengok bank, okey. Okey. Itu kalau nak simpan duit di bank lah, kamu ambil kadar faedah yang paling tinggi. Tapi kalau kamu nak buat loan, pinjaman, contohnya kamu nak beli kereta, kan kamu nak buat pinjaman. Lepas tu bank, okey. Bank tu walaupun dia bagi kamu pinjam duit, contoh dia bagi kamu pinjam duit berapa? Dia nak bagi kamu pinjam duit 100,000 kan, sebab nak beli kereta kan. Okey, nanti kamu kena bayar balik pada bank bukan setakat 100,000. Kalau macam tu bank tu tak untung lah. Okay, dia akan kena ke apa? Dia akan kena kalau berserta bunga. Okay, bunga untuk kamu bayar. Okay, so bunga tu kiranya macam faedah yang kamu perlu bayar pada bank tu. Okay, so kalau macam ni, kamu nak pilih bank A ke bank B?
Kamu nak pilih bunga tinggi ke kamu nak pilih bunga rendah? Bunga rendah. Ya, kamu pilih bunga yang rendah sebab nanti dah lah nak kena bayar balik 100,000. Lepas tu beserta bunga, mesti kamu nak bayar bunga tu rendah je kan. So kamu ambil lah kadar faedah yang paling rendah, 2% tahun. Macam tu lah. Okay. Jangan ambil 3% pula. Rugilah kena bayar lagi banyak bunga je. Okay. Itu topik ni pinjaman. Nanti kita akan belajar lah tajuk pinjaman. Sekarang ni kita tak belajar pinjaman lagi kita belajar faedah simpan duit di bank. Okay. So tadi P principal, R kadar faedah, T tu adalah time. Time, masa. Okay, masa. Dia nak ambil, unit dia apa? Unit dia mesti tahun. Kalau dalam soalan tu bagi apa? Simpan duit selepas 6 bulan, dia suruh kira 6 bulan tu kamu kena tukarkan kepada tahun. Cara dia macam mana? 6 bulan tukar ke tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. So kalau 6 bulan, berapa tahun? Kamu akan buat macam mana ni? 0.5. Ya, 0.5 tahun. Okay. Sebab 6 bahagi 12 kan? 6 bahagi 12, 0.5 tahun ke? 0.5 tahun. Macam tu, tukarkan unit ke tahun. Okay, so kita try lah buat soalan ni. Encik Zahid menyimpan sebanyak RM3,000. So RM3,000 ni sebagai dia punya apa ni? Kalau dalam formula tadi tu, I sama dengan PRT. RM3,000 ni sebagai apa? Adakah sebagai principal, kadar faedah ke time? Principal. Principal, okey. Di sebuah bank dengan kadar faedah dia 2% setahun. So 2% setahun ni R ni R. Tadi RM3,000 tu apa? Principal, okey. Berapakah faedah yang akan diperolehi Encik Zaid selepas 3 tahun? So 3 tahun tu adalah time. Okey, so kita dapatlah kira. Ni kita kira faedah je Okey, so principal 3,000 darab dengan 2% setahun. So 2%. Boleh buat 2% ataupun kamu boleh tukar ke perpuluhan pun boleh juga. Kalau perpuluhan berapa ni? 2% ni. Dia akan jadi berapa? 0.02 kan. Macam ni pun boleh juga Okey, and then dapat dengan 3 masa time 3 tahun. Kira dapat berapa? Dah, kira dah. 180. Ya, 180. Okey. RM180. Selepas 3 tahun duit dia beranak sebanyak RM180. Okey. Okey. Maksudnya nanti jumlahkan jadi berapa ni? Sebab soalan ni tanya faedah je. So kamu kira faedah je lah kan, interest. Tapi kalau soalan tanya berapakah jumlah simpanan selepas 3 tahun? Kamu nak buat apa? Kalau soalan tukar, berapakah jumlah simpanan? Dia tak tanya faedah, dia tanya berapakah jumlah simpanan selepas 3 tahun. Berapa? Tadi dah 3,000 tu tambah dengan 180. Ya betul, 3,000 tambah 180 dapatlah RM3,180. Okey, ni kalau soalan tanya jumlah simpanan. So kamu kena tambahlah dengan principal, duit principal yang awal-awal kamu simpan ni 3,000. Kalau soalan tanya faedah saja, kira lah faedah saja, okey. Dia punya interest dia sahaja. Okey, next nombor 2 pula. Okey. Dia kata apa? Encik Tan menyimpan wang sebanyak RM6,000 di sebuah bank. So RM6,000 tu adalah principal selama 2 tahun. Time. Hitung kadar faedah yang diperolehi oleh bank jika dia menerima jumlah faedah sebanyak RM420. Okey, formula dia sama je. Interest sama dengan apa? Principal, kadar faedah kan. Principal, rate, time. Kali ni kamu nak kira kadar faedah dia. So kadar faedah yang mana ni? P ke R ke T? Respon. RM6,000.
Ya, kat R R ni rate ni So kamu kena cari rate. Okey, macam mana ni? Maksudnya PRT sama dengan I interest. So R sama dengan I bahagi PT. Betul tak? Dah kenapa dia padam ni sekejap Okey. Tak apa kamu masuk je lah duit, masuk je lah formula tu awal-awal. So tadi formula dia I sama dengan PRT. So sekejap apa? Okey. I sama dengan PRT. Okey, kamu masukkanlah awal-awal. Faedah berapa faedah? Interest dia RM420. Okey, P principal 6,000. Okey. Kemudian nanti kamu kena darab dengan R, tapi R tak tahu kan. Itu yang dia suruh cari tu, rate. Tak tahu rate dia berapa kan, kadar faedah tak tahu. Okey, time. Time berapa time? Berapa tahun? 2. Okey, 2 tahun. Okey, so sekarang ni 420. Okey, ni darabkan 6,000 darab 2 berapa? Tekan kalkulator. 6,000 darab 2. Tak ada kalkulator ke? 6,000 darab 12,000. Okey, 12,000. 12,000 and then darab dengan R. Jadilah 12,000 R. Betul tak? Okey, sampai sini faham tak ini? Faham. Okey, nanti kan cikgu tukar tukar kedudukan. Yang ni bawa sini, yang ni bawa sini. Maksudnya cikgu nak buat macam ni. 12,000 R sama dengan 420. Okey, cikgu dah buat macam tu lah Okey, sekarang kita nak cari R. So, nombor sebelah abjad. Nak cari abjad, kita buat apa? Nak cari abjad R, kita buat apa? Ingat tak lagi hukum-hukum cikgu bagi tu? Pindahkan. Pindah. Tak. Ni yang Nombor sebelah abjad. Abjad kita ni R. So, nombor sebelah R, nak cari R, kita buat operasi apa? Kita buat operasi darab. Bahagi. Bahagi. Ya, kita buat operasi bahagi. Apa bahagi apa? Kanan bahagi kiri ke kiri bahagi kanan? Kiri bahagi kanan. Kiri bahagi kanan. Betul. Bukan kiri bahagi kanan. Kanan bahagi kiri. 420 bahagi 12,000. Okey. Tekan kalkulator. 420 bagi 120,000 apa? Serata 12,000 dapat berapa ni? 0.035. Okey. Ni bukan bentuk peratus ni. So nak tukarkan peratus macam mana? 0.035 darab dengan 100 peratus. Okey, dapat berapa? Tekan kalkulator. 35%. 3.5. 3.5%. Ya, betul. Okey, sekejap Okey, so dapatlah 3.5%. Okey. Faham ke ni? Faham. Faham. So, okey. Jadi kamu kena ingat je ya, kamu masukkan kan mula-mula dalam formula ni. Lepas tu cari R. Okey? Cari R. So, kamu tahulah nombor sebelah abjad. Nak cari abjad, bahagi iaitu kanan bahagi kiri. Sebab tu cikgu suruh kamu ingat yang 5 hukum cikgu bagi tu. Boleh. Dia sama macam ni lah. Kalau soalan tu cikgu buat 5x sama dengan 10. Nak cari x. Macam mana?
Ni contoh 5x sama dengan 10. Kalau nak cari x, kamu buat apa? 10 tu bahagi dengan 5. Ya, 10 bahagi dengan 5 sebab kan nombor sebelah abjad. Nak cari abjad, bahagi iaitu kanan bahagi kiri. Itu yang dapat 10 bahagi 5, 2. Benda ni kan basic kan, basic matematik. Okey. So kena biasa-biasa kan ya. Okey, next kita pergi nombor 3. Dah, cikgu ingatkan dia dah padang. Okey. Encik Raju menyimpan sebanyak 5,000 di sebuah bank. Okey, ni prinsipal. Dengan kadar faedah 3.2% setahun. Okey, ni rate R. Berapa tahunkah? Okey, dia tanya tahun pula, time. Yang dia perlu menyimpan wangnya untuk memperoleh jumlah faedah sebanyak RM640. So ni faedah dia RM640 ni adalah interest. Okey. Okay, kita masuk formula R sama dengan PRT. Okey, R pula. I sama dengan PRT. Okey, I dia apa? Interest dia. Respon. 640. 640. P, principal. 5,000. 5,000. Lepas tu, kadar faedah. 3.2. 3.2% kan. Boleh tak kita tukarkan kepada perpuluhan? Sebab dia macam lagi senang kalau tukar perpuluhan. 3.2%, kalau tukar kepada perpuluhan berapa? Tekan kalkulator. 3.2 bahagi 100 berapa? 0.032. 0.032 kan? Okay, 3.2 bahagi 100, 0.032. Okay, 0.032. Lepas tu nak cari T, tahun, tak tahu Okey. So kita pun selesaikan. Okay, 640 sama dengan, okay, tekan kalkulator. 5,000 darab 0.032 berapa? 160. Okay, 160 darab 160 darab dengan T, dia akan jadi apa? 160 T. Ya, 160 T. Okey, so nanti yang ni cikgu pindahkan je Cikgu tukar, bukan pindah, cikgu tukar kedudukan. Jadi 160 T sama dengan 640. Okey, sekarang ni nak cari T. Nak buat apa ni? Nombor sebelah T. Nak cari T, kita buat apa tadi? Bahagi. Okey, apa bahagi apa? 640 bahagi 160. Okey, so dapat berapa? 4 tahun. Ya, 4 tahun. So dapatlah 4 tahun. Macam tu. Senang tak? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okay, next. Okay, inilah. Puan Ana menyimpan 4,000 di sebuah bank. RM4,000. So RM4,000 tu adalah dia punya apa ni? Principal. Okey, dengan kadar faedah 2.9%. So ni kadar dia, rate dia setahun. Hitung jumlah simpanan di dalam bank selepas 3 bulan. Dia tanya 3 bulan tau, bukan 3 tahun. Dia tanya, okay, and then dia nak tanya jumlah simpanan. Okay, nak tahu jumlah simpanan, kamu kena cari dulu dia punya interest dia berapa, faedah dia berapa. So pakai formula yang sama juga kan, nak kira interest. Faedah dia. So faedah dia adalah apa? Interest sama dengan PRT. Okay, cari dulu interest dia. Okay, principal berapa principal? Respon. 4,000. Okay, 4,000. Lepas tu darab dengan R. R kadar faedah dia 2.9%. Cikgu prefer lagi tukar kepada perpuluhan 2.9 bagi 100 berapa? 0.029. Okey. 0.029. Okey, time. Okey. Kan cikgu kata time mesti dalam unit tahun. Tapi ni dia bagi dalam unit bulan. Macam nak tukar kepada tahun? Siapa boleh fikir? 1 tahun 12 bulan. Kalau 3 bulan, berapa tahun? Macam nak buat ni?
1 tahun 12 bulan. Kalau 3 bulan berapa tahun? 0.4. 0.4 tahun. Okey, kamu akan bahagi kan? Betul tak? Lagi. Betul. Kamu akan buat 3 bahagi 12 kan? 3 bahagi 12. Okey. So 3 bagi 12 berapa? Jadi 3 bahagi 12. 4. Itu kalau 12 bahagi 3. 3 bahagi 12. 0.25. Ah, ya betul. 0.25 tahun. Okey. 0.25 tahun. Inilah dia tahun. Inilah unit tahun. Bahagi je. 3 bagi 12 Kalau 12 bagi 3 tu dah 4 tahun. Takkanlah 4 tahun 3 bulan kan. So 3 bagi 12 0.25 tahun. Okey, 0.25 tahun. Kira berapa interest dia, faedah dia? 4,000 darab dengan 0.029. Lepas tu darab dengan 0.25. Berapa? Sikit je. Okey, berapa? Yelah 3 bulan je kan. Dapat tak berapa? 29. 29. Ya, 29. Okey. RM29 Okey, RM29. Jadi soalan tanya dia bukan nak dia bukan nak setakat nak faedah je berapa. Dia nak jumlah simpanan. Tadi mula-mula simpan duit berapa? Mula-mula simpan duit RM4,000. 4,000. Yes, RM4,000. Jadi RM4,000 tambah dengan faedah yang dia dapat selepas 3 bulan tu RM29. So berapa? Jadilah RM4,029. 4,029. Inilah jumlah simpanan dia selepas 3 bulan. So kamu kena faham soalan tu betul-betul. Dia tanya faedah ke dia tanya jumlah simpanan? Kalau dia tanya faedah, masuk je dalam formula, kiralah faedah dia. Kalau dia kira dia nak jumlah simpanan, faedah tu kena tambah dengan wang yang dia simpan masa awal-awal dia nak pergi bank simpan tu. Okay, macam itulah. Okay, next. Okay, buat ini pula. Encik Harun menyimpan RM8,000 di sebuah bank dengan kadar faedah dia 3.5% tahun. So RM8,000 tu sebagai principal. Kadar faedah ni rate. Okay, hitung dia nak jumlah simpanan So kalau jumlah simpanan kamu kena tambah nanti dengan apa? Faedah tadi tu kamu kena tambah dengan faedah dia Okey. Hitung jumlah simpanan Encik Harun selepas beliau menyimpan selama 3 tahun. Okey, kita buat yang 3 tahun ni. So interest, faedah sama dengan PRT. Berapa prinsipal dia? 8,000. Okey, 8,000. Rate dia, kadar faedah dia 3.5 peratus, 3.5%. Tukar dulu kepada perpuluhan berapa? 0.035. 0.035. Okey, masuk. 0.035. Lepas tu tahun dia kita nak kira selepas 3 tahun kan. So 3 tahun lah. Okey. Darab dapat berapa? 8,000 darab 0.035 darab 3. Berapa? Respon. RM840. Okey, RM840. Okey, ini adalah faedah selepas 3 tahun. Tapi soalan tanya jumlah simpanan. So bila jumlah simpanan kita tambahlah duit yang disimpan masa awal-awal tu. Dia simpan berapa awal-awal? RM8,000 So RM8,000 tambah dengan faedah yang dia dapat RM840. So berapa ni? Jumlah dia. RM8,000 tambah RM840 berapa? RM840. Ya, so inilah jumlah simpanan dia selepas 3 tahun RM8,840. Dia beranak sebanyak 840 kan. Dia beranak banyak ni. Okey, next buat untuk 5 tahun pula. Okey, kita buat 5 tahun. Tadi dah kira dah I sama dengan apa tadi? PRT kan. Dia sama je. Okey. Prinsipal dia RM8,000 juga kan. Kadar faedah dia 0.035. Bezanya tahun je. So berapa tahun je ni?
So berapa tahun dia? 5 tahun. 5. Ya, ni 5 tahun. Okey. Kira dapat berapa? 8,000 darab kosong. Okay, nak tulis jawapan dia. Siapa yang conteng tu? Okey. 8,000 darab 0.035 darab 5. Berapa? 1,200. 1,000. Jangan tengok balik. 1,400 bukan ni. 1,400 kan? Dia conteng lagi. Siapa yang conteng ni? Nampak tak nama yang conteng ni? Ha. Tak nampak. Okey. Sekejap cikgu clear kan. Okey. So kamu dah tambah semua dapatlah. Sekejap cikgu clear balik. Okey, 1,400. 1,400. Ni dia punya faedah dia. Okey, tapi soalan dia tak tanya faedah, dia tanya jumlah simpanan. So nanti kena tambahlah dengan duit yang disimpan masa awal-awal tu. So disimpan awal-awal tu berapa? 8,000 kan disimpan dekat bank kan mula-mula. So tambahkan. Jadi kejap. Okey, so 8,000 tambah dengan RM 1,400. Berapa? Tekan kalkulator. 9,400. Ya betul, RM9,400. Okey. Inilah jumlah dia ya, RM9,400. Okey, jadi kesimpulannya apa ni? Berdasarkan penyelesaian di atas, semakin lama tempoh penyimpanan di bank semakin apa? Banyak. Ya, semakin banyak. Okey, kalau simpan 3 tahun, kejap mana ni? Kalau simpan 3 tahun, duit dia jadi RM8,840 je. Tapi kalau simpan 5 tahun, duit dia akan jadi RM9,400 kan. Jadi makin lama simpan, makin banyak duit tu. Okey, jadi semakin bertambah semakin banyak semakin bertambah jumlah faedah yang diperolehi. Maka jumlah akhir simpanan juga bertambah. Okey. Okey, next. Inilah. Okey, Cik Sharon bercadang untuk menyimpan RM6,000 di sebuah bank. So RM6,000 ni adalah sebagai prinsipal. Lepas tu bank P menawarkan kadar faedah 2.5% setahun. So kadar kan ni, so ni adalah rate. Manakala bank Q pula menawarkan kadar faedah sebanyak 4.2% setahun. So ni pun rate. Ni rate untuk bank Q. Yang ni rate untuk bank P. Ada 2 bank. Okey. Hitung jumlah simpanan. Ni nak jumlah simpanan So kena tambah nantilah. Kena tambah dengan faedah. Faedah yang dapat. Okey. Hitung jumlah simpanan Cik Sharon selepas 1 tahun. So 1 tahun tu time lah. Okey. Jika dia menyimpan di bank P. Okey. Kita buat untuk bank P dulu. So kita kira dulu faedah interest yang dia dapat. I sama dengan PRT. Okey, apa prinsipal dia? Respon. Kejap 6,000. Okey, so prinsipal dia 6,000. Okey, bank P dia menawarkan berapa rate dia, kadar dia? 2.5%. Ya, 2.5%. Okey, 2.5% tu cikgu suka lagi tukar kepada perpuluhan. Nak tukar perpuluhan dapat berapa? 2.5 bahagi 100. Tukar kepada perpuluhan? 0.025. 0.025. Okey, so 0.025. Lepas tu okey, berapa tahun ni? Dia nak kira duit dia selepas 1 tahun kan. So time dia adalah 1 tahun. Dia nak check duit dia selepas 1 tahun. So 1 tahun lah dia punya time dia. Darab dapat berapa? Tekan kalkulator. 6,000
darab 0.025 darab 1. Berapa? 150. Okay, 150. So ni adalah dia punya faedah dia. Okay, interest. Okay. Tapi soalan tanya jumlah simpanan. So kena tambahlah dengan wang yang dia simpan awal-awal tu berapa dia simpan. Dia pergi bank. Dia simpan berapa duit dia? Masa awal-awal? RM6,000 kan. So RM RM6,000 tambah dengan faedah RM150. So dapatlah RM 6150. Dapat ke yang itu? Dapat. Baik. Tu bank P. Okey, kita buat untuk bank Q pula. Sama je. R sama dengan PRT. Okey, wang yang dia simpan, prinsipal dia RM6,000. Darab dengan kadar rate. Rate dia berapa kalau bank Q? Respon. 0.042. Okey, sebab 4.2% kan. Jadi 4.2%. Jadi 0.042. Okey, masuk 0.042. Time dia berapa? Setahun. Tak tahu. Tahu ke? Kau cakap tak tahu ke? Setahun. Tak setahun. Setahun lah, tak tahu. Setahun. Selepas 1 tahun kan. So time dia 1 tahun. Okey. Berapa dapat? 6,000 darab 0.042 darab 1. Berapa? 252. Okey, 252. So ni adalah faedah lah yang bank Q dah bagi. Okey, jadi jumlah simpanan dia kamu guna tambah duit yang disimpan masa awal-awal tu. Prinsipal tu RM6,000 tambah dengan RM 252. Berapa? Dapatlah RM 6,252. 6,252. Ya, RM6,252. So siapa lagi banyak simpan, siapa lagi banyak dia punya wang simpanan dia? Kalau simpan di bank Q ke simpan di bank P? Bank mana yang bagi banyak faedah? P. Q. Bank Q. Tengoklah. Faedah dia RM250. Lagi banyak kan daripada yang 150 ni. Okey, jadi kenapa bank Q ni banyak faedah dia? Respon. Sebab apa? Kenapa bank Q lagi banyak faedah dia 252 berbanding dengan bank P ni 150 je dapat. Sebab Peratus faedah dia lebih banyak. ya, sebab peratus kadar faedah dia kan. Peratus kadar faedah dia lebih banyak kan. 4.2% tahun. So kita simpanlah bank yang kadar faedah dia lebih banyak so supaya kita pun dapat banyak. Tu kalau simpan duit. Kalau kita nak pinjam duit, janganlah ambil bank yang kadar faedah dia banyak. Nanti kita kena bayar banyak pula kat dia. Kita ambil kadar faedah yang sikit. Itu kalau dari segi nak pinjam duit. Okay. Nak buat pinjaman kan. Okay. So kat sini tanya pula, berapakah beza jumlah faedah yang diperolehi Cik Sharon di bank P dan Q?